Assalamualaikum. Nama saya Raja Safir Umairah dan ahli kumpulan saya akan membentangkan topik salah faham terhadap Islam, punca dan langkah mengatasi. Nur Syafiqah binti Sazali akan membentangkan tentang punca-puncanya, manakala Nur Aisyah Fatihah akan membentangkan kesan. Akhir sekali, Nur Ilham Maisarah akan membentangkan langkah-langkah untuk mengatasi. Islam merupakan agama Allah dan dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk umatnya menjalankan kehidupan mengikut perintah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Untuk menegakkan Islam secara sempurna, rukun Islam haruslah dilakukan oleh umat Islam kerana rukun Islam adalah 5 perkara asas yang wajib dilakukan oleh orang-orang beriman demi mendapatkan keredaan Allah yang Maha Esa. Islam adalah agama yang sempurna kerana terdapat pelbagai jenis panduan serta sunnah Rasulullah SAW yang dapat menjadi qudwah hasanah bagi setiap umat Islam sepanjang zaman. Agama Islam merangkumi dari segi ibadah, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kemasyarakatan dan antarabangsa serta pertahanan. Namun begitu, masih juga terdapat salah faham oleh manusia baik yang Islam ataupun tidak. Salah faham ini adalah pemahaman bahawa agama Islam adalah kenyataan hidup pada masa lampau dan tidak sesuai pada zaman kini. Ada juga yang menganggap Islam hanya untuk mengajar dan mengasuh dengan prinsip etika dan moral tertentu. Seterusnya, Nur Syafiqah akan membentangkan punca salah faham ini berlaku. Terima kasih Umairah. Jadi saya Syafiqah akan menerangkan tentang punca-punca yang mendorong kepada salah faham terhadap Islam. Di sini saya akan bahagikan kepada 2 kategori, iaitu punca salah faham terhadap Islam dalam kalangan umat Islam dan juga punca salah faham masyarakat bukan Islam terhadap agama Islam. Antara punca salah faham terhadap Islam dalam kalangan umat Islam adalah disebabkan oleh pengaruh budaya barat. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, kemajuan teknologi memang tidak dapat dinafikan. Oleh itu, disebabkan kemajuan tersebut, kebanyakan masyarakat lebih terdedah dengan ajaran barat, terutama melalui media-media sosial. Sesetengah umat Islam lebih mudah untuk menerima pemikiran orang barat berbanding Islam tersendiri. Apa yang dilihat adalah fahaman barat kini telah menggugat kedudukan pemikiran serta ilmu umat Islam sehingga menyebabkan kepercayaan mereka terhadap Islam sendiri semakin terhakis. Seterusnya adalah penerimaan sistem pendidikan sekular. Fahaman sekularisme kini menguasai masyarakat pada hari ini. Sekular atau dipanggil sekularisme memberi penerangan yang berkaitan dengan keduniaan dan tidak berkait dengan keagamaan. Pendidikan sekular adalah bertujuan untuk memisahkan dasar pendidikan agama dengan ilmu keduniaan. Jadi dengan adanya kewujudan sistem pendidikan sekular ini, ia akan melahirkan individu yang akan sentiasa mempersoalkan sistem-sistem Islam yang mana bertentangan dengan fahaman barat. Jadi kesannya ia akan menyebabkan salah faham terhadap Islam sendiri. Yang ketiga ialah terlampau mementingkan dunia berbanding akhirat. Sesetengah umat Islam terutama yang tidak mempunyai ajaran agama yang mencukupi pasti tidak mementingkan kepentingan akhirat. Tujuan mereka hidup adalah untuk mencapai kejayaan dunia semata-mata untuk menjadi lebih mewah, selesa dan mampu untuk mendapatkan apa sahaja mengikut kehendak nafsu. Sebagai contoh, masyarakat kini berlumba-lumba untuk mendapatkan jawatan, darjat, kedudukan yang tertinggi supaya masyarakat yang berada di bawah mereka mendengar dan patuh dengan arahan. Perkara seperti ini mampu menimbulkan perbalahan antara masyarakat sekaligus menjadi kelakuan yang normal dan dianggap sebagai perkara yang remeh. Yang keempat pula adalah penyelewengan terhadap ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan umat Islam yang benar, namun ia akan menjadi negatif apabila sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab membuat penafsiran yang salah atas pengisian ayat suci yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Perkara seperti ini berlaku jika ada individu yang bersikap prejudis dan mempunyai niat yang tidak baik dalam mentafsirkan Al-Quran. Hal ini demikian perlu diambil berat kerana Al-Quran merupakan kitab yang menjadi salah satu sumber bidang kajian untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Dan yang kelima adalah apabila umat Islam sendiri taksub dengan pemimpin yang jahil dan mengamalkan ajaran sesat. Hal ini demikian, pada hari ini mereka memilih pemimpin dari segi kebendaan, bukan dari segi keagamaan. Pemikiran mereka terhadap pemimpin yang mengutamakan agama akan menyebabkan negara menjadi mundur. Sedangkan Allah SWT menunjukkan kepada umat Islam
bahawa memilih pemimpin merupakan satu amanah yang paling besar dengan ciri-ciri kepimpinan yang sempurna. Jadi di sini adalah penting untuk kita memilih pemimpin yang benar serta memimpin berlandaskan agama supaya sesebuah negara itu akan menjadi sebuah negara yang aman dan tenteram. Seterusnya untuk kategori punca salah faham masyarakat bukan Islam terhadap Islam pula. Yang pertama adalah tidak memahami Islam secara jelas. Umat Islam sendiri hendaklah mendalami ilmu serta meneroka kefahaman Islam supaya dapat memberi tunjuk ajar kepada masyarakat bukan Islam. Jika seseorang individu yang tidak mendalami agama Islam, ia akan menjadi mudah untuk terpesong sebagai contoh mengamalkan perkara syirik, khurafat dan sebagainya. Jadi perkara ini akan menyebabkan masyarakat bukan Islam mempunyai persepsi yang salah terhadap agama kita. Yang kedua adalah kegagalan umat Islam sendiri untuk menunjukkan cara hidup berteraskan agama Islam. Sebagai contoh yang kita boleh lihat pada hari ini, golongan remaja kini mudah terpengaruh dengan budaya luar seperti pemakaian yang tidak menutup aurat, pergaulan bebas tanpa batas dan sebagainya. Jadi perkara seperti ini akan menjatuhkan maruah agama Islam dan Islam dipandang rendah oleh orang luar. Dan yang terakhir adalah putar belik fakta di media massa. Media adalah merupakan medium yang paling memainkan peranan untuk menyebarkan sesuatu. Jadi setiap apa yang disiarkan hendaklah berlandaskan sumber yang betul supaya tidak akan membawa kepada salah faham. Ramai pengguna yang tidak bertanggungjawab sesuka hati untuk menyiarkan berita palsu walaupun ia berkait dengan agama. Mereka menganggap perkara seperti ini adalah perkara kecil sedangkan ia adalah berdosa kerana mampu mempengaruhi pemikiran orang lain. Jadi di sini apabila masyarakat bukan Islam melihat siaran tersebut, mereka akan menganggap bahawa Islam adalah agama yang sulit dan menyukarkan. Jadi itu sahaja daripada bahagian saya. Saya akan serahkan kepada Aisyah Fatihah untuk menerangkan bahagian seterusnya. Terima kasih Syafiqah. Saya Aisyah akan membentangkan tentang kesan terhadap salah faham kepada Islam. Salah faham yang berlaku terhadap agama Islam boleh menyebabkan pelbagai kesan dan persepsi negatif bukan sahaja kepada individu tapi juga kepada sebuah masyarakat. Antara kesan yang paling jelas adalah kesan terhadap mental dan fizikal. Perspektif yang negatif mampu membuatkan mentaliti seseorang berfikiran buruk tentang Islam. Kebanyakannya adalah berpunca daripada propaganda yang dicipta oleh Barat melalui media. Media Barat memutarbelitkan fakta yang menampakkan agama Islam adalah agama yang ganas, mundur dan sebagainya untuk menjatuhkan maruah agama Islam. Jadi, ini jelas mentaliti seseorang mampu dipengaruhi oleh tanggapan buruk atau salah faham tentang Islam. Apabila mental sudah dipengaruhi, maka ianya mampu memberi kesan kepada fizikal juga. Mereka yang agama bukan Islam berani melakukan keganasan terhadap orang Islam kerana kononnya mereka terasa terancam. Boleh dikatakan mereka menjadi sangat biadab atau kurang ajar terhadap agama Islam dan orang yang mengganuti agama Islam. Kesan seterusnya adalah akan membuat umat Islam berpecah. Hal ini berlaku kerana kefahaman umat Islam yang berbeza-beza terhadap persepsi Islam. Umat sekarang yang mudah terpengaruh dengan dunia luar yang membuatkan mereka mudah berasa sangsi dan menampakkan mereka lemah. Orang yang kurang iman yang mempunyai sifat pentingkan diri sendiri akan mengakibatkan umat Islam bertambah berpecah belah sekarang kerana lemah dalam mempertahankan ajaran agama Islam itu sendiri. Selain itu, kesan diskriminasi terhadap umat Islam. Segelintir manusia yang masih tidak boleh menerima Islam dan menganggap ianya adalah agama yang keganasan walaupun kita di dunia yang berfikiran terbuka. Mereka berpendapat bahawa kejadian keganasan atau radikal yang dilakukan kononnya atas nama Islam padahal ianya adalah sikap individu itu sendiri. Diskriminasi dapat terlihat jelas apabila berada di negara bukan Islam dan dipenuhi dengan pelbagai bangsa dan berbeza agama. Perbezaan ketara bagaimana umat Islam diperlakukan dengan kurang baik dan tidak bermoral. Umat Islam di sana tidak diberikan keistimewaan ataupun suara untuk menegakkan hak manusia. Kesan terakhir adalah kesan kepada sosioekonomi. Kita dapat melihat orang bukan Islam selalunya lebih berjaya ke pesada dunia berbanding orang Islam. Ini kerana jalan dan aturan kehidupan untuk umat Islam akan lebih sukar dan mereka harus berusaha bermati-matian untuk ke peringkat antarabangsa. Impak ini mengakibatkan sesebuah negara akan mundur ketinggalan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, sains dan sebagainya. Pentingnya kekuatan ekonomi kepada sesebuah negara kerana ianya adalah untuk mendapatkan kesepakatan antara negara lain dalam membantu negara kita daripada ancaman luar.
Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Ilya untuk tajuk yang seterusnya. Seterusnya, bagi langkah-langkah mengatasi salah faham terhadap Islam. Langkah yang pertama, kita haruslah memantapkan lagi kefahaman Islam. Memberi kefahaman yang jelas tentang Islam yang sebenar. Pertama sekali, kita haruslah memantapkan ilmu wahyu bagi membangunkan rohaniah kita sebagai hamba Allah SAW. Salah faham terhadap Islam perlu diatasi dengan penjelasan yang padat dan mudah. Seterusnya, kita juga perlulah meningkatkan ilmu ibadat. Sebagai umat Islam, kita mestilah meningkatkan amal ibadat kerana ini demikian boleh menyebabkan kita akan sentiasa mengingati kepada Allah SAW. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan kita menjauhi larangan-larangan daripadanya, iaitu Allah SAW. Seterusnya, kita juga haruslah menghormati perbezaan. Di antara kita sendiri pasti wujud istilah perbezaan dan umat Islam hendaklah sentiasa mengingatinya. Ini bukan sahaja pada kita, malah pada semua pihak maupun yang bukan Islam. Setiap individu atau jemaah pasti mempunyai caranya yang tersendiri. Oleh demikian, kita mestilah sering menghormati pendapat atau andaian orang lain terhadap sesuatu perkara. Selain itu, kita mestilah memiliki kesedaran tentang misi dan visi hidup. Setiap orang memiliki kesedaran yang berbeza-beza. Namun demikian, adakah kita sedar bahawa apakah tujuan kita sendiri dalam kehidupan? Apabila kita sudah mempunyai visi dan misi hidup yang tepat dan jelas, maka pandangan kita tentang kehidupan dan kematian akan menjadi lebih tepat. Jika kita menyedari tentangnya, maka kita tidak akan wujudlah salah faham terhadap Islam. Akhir sekali, kita perlulah melaksanakan sistem hidup Islam yang bersepadu dan berterusan. Kita akan melaksanakan sistem hidup Islam apabila kita telah sedar dan faham tentang Islam. Jika kita dapat fahami Islam dengan sempurna, maka kita akan terasa kesannya. Justeru, kita akan dapat mengurangkan salah faham terhadap Islam apabila ada yang menjadi suri teladan. Umat Islam memainkan peranan yang besar untuk memastikan masyarakat lain tidak mempunyai tanggapan yang buruk atau salah terhadap agama Islam. Hal ini kerana umat Islam sendiri mempunyai kuasa untuk mengubahnya dari segi amalan ilmiah dan amaliyahnya. Firman Allah SWT bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Memperbaiki amalan ibadah juga merupakan antara usaha yang dapat dilakukan secara berindividu dan bermasyarakat. Pelbagai usaha dan langkah perlu dilakukan kerana Islam merupakan satu-satunya agama yang diredai dan diterima oleh Allah SWT. Jadi, kita perlu sentiasa bersabar dan sentiasa berusaha demi mendapatkan kejayaan untuk memperbetulkan salah faham terhadap Islam. Daripada itu, banyak impak yang baik akan diberi oleh Allah SWT, seterusnya melindungi diri kita dan mencapai keredaannya. Sekian sahaja daripada kami semua. Terima kasih.